serius kedua pasukan ini. Bukan saja disebabkan inilah tim utama pasukan negeri Terengganu bermain home, merasmikan stadium kebanggaan mereka. Juga KPMB Raven North bukanlah pasukan calang-calang yang boleh diberikan tanpa perhatian. Mereka juga terkenal dengan permainan sevens mereka. Pasukan Raven North ataupun pasukan Hanelang Warriors di bawah pengawasan Encik Muhammad Anis bin Mazlan dengan Nik Muhammad Syahidan dan juga Muhammad Muiz bin membantu menurunkan Muhammad Nacharuddin, Muhammad Zain, Muhammad Faris Abdullah, Muhammad Haikal bin Ibrahim, Muhammad Zarif Effendi bin Satar, Anwarul Hafiz Ahmad, Muhammad Nur Azri Azmi, Said Muhammad Syami Sagab, Said Muhammad Name, Muhammad Hadis Ismail bin Anhar, Muhammad Halim Abu Kasim, Muhammad Daim Zainuddin, Muhammad Fairuz bin Abdul Rahman dan juga Muhammad Akmal Abdul Manaf. Senarai nama saja sudah kita sedikit gentar. Even nama Fairuz Abdul Rahman, legenda Sevens negara juga ada di situ. Begitu juga dengan kelibat Anwarul Hafiz Ahmad bersama-sama dengan Muhammad Zarif Effendi, bekas pemain negara, juga Muhammad Nacharuddin, Muhammad Zain. Wow, lain macam Hanelang Warriors ni. Try mudah. Bila dah pakai jersey macam tu, kita tak perasan pun siapa sebenarnya. Kita dah tengok gaya diorang lari baru tahu tu dia Fairuz Rahman. Begitu dirindui dalam scene rugby negara, kapten pasukan ataupun satu karakter yang begitu penting dalam sukan 15 sebelah negara dan juga 7 sebelah. Begitu banyak pasukan yang dia telah leading ataupun lead untuk baik sekali switching dilakukan oleh Fairuz Rahman, larian masuk ke dalam ekstra. Sarudin di ujung sana, saya kira beliau begitu mudah dikenali kerana memakai scrum cap. Racking yang dilakukan tidak dimenangkan oleh pengadir. Penalti untuk Terengganu. Quick pass, side step mudah ke sebelah kanan untuk try kedua. Saya kira Hanelang Warriors salah satu pasukan yang harus diberi tumpuan dengan senarai nama saja, bukan bekas-bekas pemain Malaysia. Kejut saya sendiri sebenarnya dengan list nama pasukan ini. Satu lagi pasukan yang harus diambil kira ialah pasukan RMP, Royal Malaysian Police Blues, bawah kendalian Pak Hitam. Senarai nama mereka juga bukan calang-calang. Main di bahagian dia atau kategori open. Lebih-lebih lagi bermain home, sudah pasti mahu pulang piala Tengku Muhammad Ismail ataupun mahu piala Tengku Muhammad Ismail stay in Terengganu. Mengelakkan pasukan-pasukan luar membawa pulang piala yang harus dipertahankan ini. KPMB menendang di belakang, terus saja kepada Fairuz Rahman, tenang pemain ini, berehat begitu lama sekali. Siapa yang mengenali beliau sudah tentu faham beliau lah salah seorang frontliner yang bertungkus lumus bekerja di sepanjang pandemik 2019, 2020 dan 2021 ini. Peluang sebeginilah beliau nantikan untuk kembali beraksi. Kali ini mewakili pasukan negeri Terengganu. Salah satu pemain juga yang membawa Terengganu menjadi juara kejohanan rugby 7 sebelah kebangsaan yang berlangsung di Ipoh 2 tahun yang lalu, menewaskan pasukan Kelantan saya kira di perlawanan akhir. Itulah sedikit resume untuk pasukan negeri Terengganu ini. Sebenarnya mereka adalah juara bertahan bukan saja untuk Piala Agong, mereka juga adalah juara bertahan untuk kejohanan rugby 7 sebelah pasukan kebangsaan. Jadi daripada pencapaian inilah kita dapat melihat sendiri perkembangan rugby di negeri Terengganu ini.
dengan susunan A-board yang penuh di keliling padang. Orang sudah berminat dengan rugby di Terengganu, dan dengan padang yang begitu cantik sekali hasil usaha Satuan Rugby Negeri Terengganu untuk mendapatkan dana, juga bawah naungan Sultan Terengganu dan juga Raja Muda. Sudah pasti Terengganu akan menjadi kuasa besar rugby negara sekurang-kurangnya lagi 5 atau 10 tahun. Lihatlah background padang rugby yang baru saja ditunjukkan. Lagi gerakan Terengganu. Fairuz Rahman, Dami cuba lakukan offload sedikit saja, mencari ekstra. Bijak sekali, tidak perlu berfikir. Just timing of the pass. Untuk adik-adik atau pemain-pemain baru, dapatlah sama-sama belajar dengan gerakan ini. Nampak, lihat timing of the pass. Beri bola daripada Fairuz Rahman kepada Anwarul Hafiz. Untuk larian yang baik, menambah derita KPMB. 19-0 untuk Hanelang Warriors. Fairuz Rahman bijak mencari line out, menenteramkan keadaan. 19-0, saya kira sudah bukan angka yang sedikit besar untuk separuh masa yang pertama. Dan juga kepada peminat-peminat pasukan-pasukan seperti Palmeiras daripada Kuantan dan juga GP Habanero daripada Penang, bersiap sedia, pasukan anda akan masuk sebentar nanti. Kita dapat lihat di Facebook malam tadi begitu ramai, ataupun 2 hari lepas begitu ramai orang menyatakan selamat jalan ataupun good luck pada pasukan-pasukan daripada negeri-negeri ini. Kuantan, Penang, tunjukkan gambar berada di dalam bas ataupun bila tayar mula bergerak. Semua orang tahu bahawa ada kejohanan besar di Terengganu pada minggu ini melibatkan pasukan-pasukan yang mantap. Walaupun persediaan pasukan sedikit terencat dengan masa yang diberikan lebih kurang sebulan saja untuk buat persediaan, tapi saya pasti mood masa bergerak ke Terengganu ini begitu tinggi. Kita sendiri dapat melihat senario berada di kompleks sukan ini. Banyak pasukan-pasukan sudah mula turun melakukan latihan dengan pemain-pemain touch ataupun membuatkan program-program yang bermula tak kira di mana saja di seluruh pelosok Malaysia. Hanelang Warriors menunjukkan taringnya. Tiba-tiba menjadi salah satu favourite untuk sekurang-kurangnya mengarah ke separuh akhir, saya kira. Merebut Piala Tengku Muhammad Ismail yang menawarkan hadiah wang tunai RM10,000 untuk juara. Salah satu kejohanan yang menawarkan hadiah wang tunai terbesar ataupun besar, saya kira. Dengan satu kejohanan berbentuk karnival seperti ini, dengan meningkatkan ataupun meletakkan SOP yang begitu tinggi sekali khususnya untuk penonton-penonton. Kita dapat lihat MC sentiasa memperkenalkan ataupun memperingatkan supaya penjarakan sosial diamalkan sepanjang masa dalam area stadium. Dengan setiap pasukan harus menghantar test check, COVID test result mereka.
di dalam kemah pengurusan, setiap seorang diberikan satu test kit untuk mengelakkan perkara-perkara ataupun penyebaran yang tidak diingini berlaku dalam kejohanan ini. Selamat datang ke negeri Terengganu. Melihat awan di atas sana sedikit gelap, sedikit membimbangkan, memandangkan sekarang adalah bulan 11. Monsun bakal bermula. Kami sebenarnya berdoa dengan, bukan kami saja, ramai lagi pasukan-pasukan berdoa supaya mendapat cuaca baik sepanjang 3 hari ini. Tapi apakan daya, hujung-hujung tahun seperti inilah ketibaan monsun berlaku. Tapi setakat ini alhamdulillah kita dijamu dengan aksi-aksi pantas disebabkan cuaca begitu baik sekali sepanjang pagi ini. Semalam sebenarnya hujan telah pun bermula start pukul 6 petang. Dijangka hari ini begitu juga yang sama. Tengoklah kelibat pemain ni, siapa tak kenal, bekas pemain kebangsaan. Lagi support yang begitu mudah lakukan, lagi side step masuk ke dalam. Nampak seperti tidak training sebenarnya pemain-pemain rugby sepanjang 2 tahun ni. Tapi lihatlah aksi yang dipertontonkan. Bila anda sudah sampai level state player ataupun national player, biasanya tempoh rehat selama 2 tahun tu bukanlah alasan. Ada je masa untuk anda melakukan exercise sendiri dan sebagainya, kata seorang bekas pemain prop. Sekali lagi terima kasih ucapkan kepada di mana jua anda berada pada petang ini yang baru saja bersama kami di Rugby Online. Kejohanan Rugby Royal Sevens Terengganu 2021 merebut Piala Tengku Muhammad Ismail dari Padang Tengku atau pada Rugby Tengku Muhammad Ismail. Sebelum ini disebut ataupun digelar Padang Rugby Kompleks Sukan Negeri Terengganu, tapi sudah pun diberi nama ataupun diberi nafas baru dengan upgrade yang begitu indah sekali, begitu baik sekali dilakukan. Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail offload yang bijak kepada Anwarul Aswad untuk try kelima saya kira kepada Terengganu Warriors. Memakai nama Hanelang Warriors, represent tim untuk pasukan Terengganu. Mudah saja offload, timing yang bijak, memperdaya 3-4 orang pertahanan KPMB BP. KPMBP. Tiga 31-0 berpihak kepada Hanelang Warriors. Dan untuk makluman anda yang berada di sekitar Terengganu, marilah bersama dengan kami. Ada dapat juga jualan merchandise berlaku di luar sana. Brand-brand seperti Trusted Shark, AST, Strike, Rugby.my juga berada di sini bersama-sama dengan Rugby Online. Beberapa lagi brand di luar sana. Carlsbrook juga berada di sini. Bolehlah dapat membuatkan belian oleh mana saja anda berada di Kuala Terengganu ini, turun ke sebelah luar padang untuk membeli merchandise berupa baju, t-shirt, jersey dan sebagainya. Antara brand-brand yang juga support pergerakan rugby, senantiasa berada di sekitar tournament-tournament rugby seluruh negara. Apa saja saiz available katanya. So abang-abang yang 5XL tu tak perlu terasa, ada saja jersey untuk anda. Baik sekali gerakan tersebut, tapi pengadil mengesannya obstruction. Bola berpihak kepada KPM BP. Kali pertama saya kira dalam separuh masa yang kedua ni, double switch. Cuba larian melakukan serangan di bahagian tengah. Lakukan. Mereka harus settle down, tidak perlu tergesa-gesa melakukan attack. Switch lagi. Baik, hanya perlu bersabar. Possess bola sepanjang yang mungkin.
Sebab saya kira fitness lebih berpihak kepada KPMB. Lihat, jika anda bersabar, side step cuba lakukan, lepas tu tidak, double tackle lakukan di situ, cuba mencuri bola, tidak keluar daripada rak, penalti kembali kepada KPMB. Fast step lakukan, extra sebelah kanan, bersendirian pula, nasib baik tidak 10. Terus diberi amaran di hujung-hujung perlawanan seperti ini, tidak perlu melakukan late ataupun offside tackle seperti itu. Yellow card, terus keluar, rehat terus. Advantage kembali kepada KPMBP. 7 lawan 6. Dapatkah mereka menggugat pertahanan pasukan ini yang dilihat begitu liat sekali untuk ditembusi? Ekstra di sebelah kiri, tidak, memandang dan juga membuat dummy. Masih lagi begitu, 5 meter saja berada, ataupun 1 meter sebenarnya di try line. Sabar, sebelah kiri ekstra. Akhirnya satu try untuk KPMBP. Penonton-penonton bersorak riang. Sudah sedikit boring sebenarnya dengan seksi try dan Hanilang Warriors sebentar tadi. Nah, dengan penuh kesabaran sebenarnya, itulah yang diperlukan oleh KPMBP. Kurang-kurangnya membawa sagu hati try menuju ke perlawanan kedua dan ketiga mereka yang dijangkakan mungkin esok ataupun malam nanti. Satu lagi kelainan yang dipertunjukkan ialah terdapat acara malam ataupun perlawanan-perlawanan malam dalam stadium ini. Nah, begitulah tamat aksi pertama perlawanan. Tidak, sebenarnya masih belum tamat. Ref seperti meniup whistle panjang tapi memberikan scrum ataupun satu lagi movement, satu lagi play kepada Hanilang Sevens, Hanilang Warriors. Dan kedudukan selesa berpihak kepada mereka. Kita bersiap sedia di luar sana ialah Palmeiras dan juga GP Habanero RC. Hubungan di antara dua negeri berbeza, sama juga dengan perlawanan yang kita lihat sekarang ini. Cuba mencuri side step kiri kanan Faizal. Lama sudah saya tidak lihat kelibat beliau beraksi. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Tap and go bersorangan. Manakah supportnya? Masih 10 di situ. Cuba dicuri, tak berjaya. KPMB bakal membawa satu lagi try saya kira. Side step dilakukan, terbang Sarudin, dicuri pula oleh Anarul Aswad, kembali kepada Sarudin. Timing of the pass, seperti yang saya katakan sebentar tadi di awal separuh masa yang pertama, untuk adik-adik yang lebih muda belajar, saya kira tidak perlulah Hanilang Seven untuk meneruskan permainan. Sudah pun tamat, masih lagi mau melakukan di intercept pula. Ekstra di sebelah sana bagaimana? One on one, tidak dapat dikejar. Tambahan 5 lagi mata untuk KPMB. Dapat menunjukkan sedikit kelemahan sebenarnya Hanilang Seven di perlawanan ataupun play yang terakhir tadi. Permainan seperti itu tidak perlu saya kira untuk dipertontonkan. Hanya perlu menendang bola keluar. Tapi masih lagi mau basketball pass terus. KPMBP mencuri try yang kedua untuk kejohanan Sevens yang melibatkan grouping ataupun standing. Poin-poin seperti inilah tidak perlu dibuang oleh pasukan supaya kedudukan akhir peringkat kumpulan nanti tidak memberi kesan kepada kedudukan mereka. Tamat
Separuh masa yang kedua, keputusan akhir di antara Hanelang Warriors 31, KPMBP 10. Bila sudah perlawanan di antara Hanelang Warriors menentang KPMBP Ravenau dengan kesudahan Hanelang Warriors 31, KPMBP Ravenau 10. Dan perlawanan seterusnya adalah perlawanan di antara Palmiras dari negeri Pahang Darul dan GP Habanero RC dari negeri Pulau Pinang.